pahala yang besar, termasuk orang yang mengerjakan ibadat menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita sebagaimana tuan-tuan maklum, bulan ini channel akidah ataupun kitab akidah kita gilir. Bulan lepas kita fiqh, ke bulan ini kita giliran untuk akidah. Baik, akidah kita akan masuk tajuk baru, topik yang pertama. Kita dah selesai bincang berkaitan dengan intro, pendahuluan kepada kitab kita ini, kitab akidah ini. InsyaAllah malam ini topik yang pertama iaitu mengenal ataupun mengetahui makna iman dan Islam. Ini paling basic tuan-tuan. Kita nak tahu apa dia Islam dan apa dia iman. Iman, kita akan tahu secara detail malam ini apa dia iman, apa dia Islam. Kemudian detailkan dalam kitab kita ini tentang rukun iman satu persatu. Itu perbahasan di dalam ilmu usuluddin, ilmu akidah, akan membincangkan berkaitan dengan 6 teras ataupun 6 sistem kepercayaan terhadap ketuhanan. Dia ada 6 rukun agama. Itu perbincangan di dalam kitab akidah, dibincangkan bagaimana cara beriman kepada Allah, sehinggalah rukun yang ke-6, cara beriman kepada qada dan qadar. Itu pendetailan kitab akidah. Adapun kitab fiqh tuan-tuan, yang kita belajar kitab fiqh, dia pendetailan kepada rukun Islam, makna Islam, dan pendetailan satu persatu bagaimana pelaksanaan setiap rukun Islam yang 5. Sebab tu kita sedang belajar bagaimana pelaksanaan ibadat yang bernama salat. Itu rukun yang pertama kalau kita bincang. Dalam kitab akidah pula dia membincangkan tentang rukun iman. Ada 6. Satu persatu akan didetailkan cara beriman kepada Allah macam mana, dan sehinggalah cara beriman kepada qada dan qadar. Malam ni insyaAllah kita bincang 2 benda saja tuan-tuan. Yang pertamanya apa dia makna iman, dan yang kedua apa dia makna Islam. Apabila kita tahu 2 ni tuan-tuan, kayu ukur kita, panduan asas kita untuk menhukumkan Islam ataupun tidak. Bukan kita senang nak cerita ini dah tak Islam dah. Ini mana kayu ukur dia. Ini sangat penting tuan-tuan. Kita bukan boleh kata dia ni dah tak Islam dah. Kenapa? Sekian. Amalan ni kayu ukur yang paling asas untuk kita mengetahui makna Islam dan makna iman. Adakah kita ini ada iman ataupun tidak, dan adakah kita ini status Islam ataupun tidak. Ini asas dia. Baik, pertama tuan-tuan, kita nak tahu dulu makna iman. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab kita ini, muqaddimatun fil imani wal islami. Itu tajuk dia. Muqaddimah itu intro, fil imani wal islam, pada mengetahui makna iman dan makna Islam menurut syariat kita. Ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak. Ini bukan iman pada bahasa. Ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak itu. Makna ini yang panggil hakikat iman. Hakikat iman pada syarak, bukan pada bahasa Arab tetapi pada syarak. Apa dia? Iaitu tasdiq hati dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, rasul yang diutuskan oleh Allah taala, dan dengan segala hukum yang didatang akan dia, akan segala hukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayan dia daripada Allah taala, yang diketahui akan dia, akan segala hukum itu daripada agama dengan darurah. Itu dia punya makna dia. Kita akan beri dalam bentuk bahasa yang lebih mudah tuan-tuan. Ini statement ataupun nas kita dalam bahasa mudah tuan-tuan. Yang disebut iman ini kita pernah sebut 2-3 bulan lepas. Imam ini dia merujuk kepada, kalau yang ringkas, tapi malam ni kita nak detailkan
Kalau ringkas, kita sebut iman itu dia merujuk kepada pengakuan hati kita. Pengakuan hati ataupun dipanggil kepercayaan. Pengakuan kepercayaan hati. Apa makna pengakuan ataupun kepercayaan? Dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada benda yang kita percaya. Ini umum dulu, kemudian kita detailkan. Dia merujuk kepada benda yang kita mengaku. Mesti ada benda yang kita mengaku. Itu panggil pengakuan. Merujuk kepada benda yang kita percaya. Kalaulah dia tidak ada benda, hanya kita sebut percaya. Apa benda yang kita percaya? Tidak ada benda, maka tidak boleh dinamakan iman yang sempurna. Kerana tak tahu apa yang kita percaya. Maka itu secara umum. Tapi kita nak belajar tuan-tuan malam ini secara detail. Secara umumnya, kita faham dulu apabila sebut iman, dia merujuk kepada kepercayaan, pengakuan dalam hati kita. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apa dia yang maksud kepercayaan ini? Dia merujuk kepada benda yang kita percaya. Benda itulah yang kita nak sebut malam ini. Benda yang kita percaya, benda yang kita mengaku. Sebab itu dipanggil iqrar bil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu ay uqirru. Itu makna asyhadu, aku mengaku. Uqirru, aku percaya. Aku mengaku. Apa benda yang dia mengaku? La ilaha illallah. Inilah benda yang kita akan study dalam tajuk, dalam topik ataupun dalam kitab akidah ini. Benda itu kena pada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah dia uqirru, benda yang kita percaya, benda yang kita mengaku dan hati kita, iaitu tidak ada Tuhan lain yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang layak disembah melainkan Tuhan yang bernama Allah Ta'ala. Apa yang ada dalam apa namanya kandungan ayat itu tuan-tuan, mengandungi sifat ciri kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala yang layak disembah. Itulah merujuk kepada benda. Itu secara umum. Baik, detailnya tuan-tuan. Ini dalam kitab kita ini disebut secara detail. Cuma secara ringkas, walaupun tuan-tuan tak ingat detail, tak menjadi isu. Yang penting kita tahu ringkasnya apa dia iman ini. Iaitu bukan soal lisan, itu Islam. Bukan soal lisan, tetapi kepercayaan dalam hati. Tak cakap apa lagi. Percakapan, pertuturan, itu yang kedua dipanggil Islam. Ini iman, tasdiq bil qalbi, percaya dengan hati. Muka surat pertama tuan-tuan, saya lupa nak sebut. Muqaddimah, introduction tu, lupa nak sebutkan tuan-tuan. Berapa? 10 daripada bawah. Di atas. Di atas 10. Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan. Kat tu bawah sekali, muqaddimatun fil iman wal islami. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tu baris 9 dari atas. Slow tuan-tuan. Go slow. Yang penting faham. Slow and steady. Steady memang steady selalu lah. Yang penting target kita mengaji orang, bukan tua-tua, orang muda-muda macam kita ni. Apa yang target kita tuan-tuan? Target kita adalah faham. Tak payah stres belajar. Kadang-kadang orang buat alasan tuan-tuan. Dia kata kita biarungan pencen ni tuan-tuan, bukan masuk untuk study lagi. Bukan masa untuk nak duduk depan guru, nak study. Itu dah berlalu masa kita. Lepas tu sekarang apa masa dia Tuan Haji? Masa dia untuk memperbanyakkan ibadat. Ibadatlah kita ini.
duduk tuan-tuan, mendengar mutiara ilmu ini sebahagian daripada ibadat yang besar. Tu dia kena mindset, dia kena switch tukar. Dia tak perasan bahawa tuan-tuan duduk ini dan mendengar, dia panggil ibadat semata-mata mendengar, bukan faham. Faham ni kedua, faham itu bonus. Tetapi Allah Ta'ala ganjarkan pahala yang besar semata-mata tuan-tuan mendengar ilmu. Dan level ilmu tu pula level dia adalah ilmu asas, ilmu fardu ain. Tu besar pahala dia. Sehingga Nabi kata, kalau nak compare tuan-tuan dalam hadis, walaupun status hadis itu ada ulama mengatakan dhaif, tetapi boleh untuk menyatakan fadail hujjah. Disebut dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain pasal 2. Perbandingan orang yang belajar ni, sebahagian daripada ilmu dia bukan semua, satu topik saja, dengan orang yang mendirikan sembahyang sunat. Satu kumpulan belajar macam tuan-tuan, satu kumpulan lagi mendirikan sembahyang sunat. Dan bilangan rakaat dia ini ada dua riwayat. Satu hadis mengatakan 500 rakaat. Satu hadis riwayat yang lain menyatakan 1000 rakaat. Dia dua riwayat yang Nabi sebut. Ada 500 rakaat, ada 1000 rakaat. Tapi Nabi sebut lebih besar lagi orang yang menghabiskan masa mendengar ilmu asas berbanding orang yang mendirikan sembahyang sunat sebanyak 500 rakaat. Besar pahala, nilai pahala lebih besar lagi. Ada hujah dia kenapa kita nak ringkaskan, tinggalkan. Baik tuan-tuan, iman ini, sebab sekejap lagi kita nak Islam. Iman dan Islam. Kita akan faham apa di Islam dan apa di iman. Jadi iman ni tuan-tuan, ringkas, kita dah sebut tadi, ringkas dia ialah pengakuan ataupun kepercayaan hati kita terhadap ketuhanan dan kerasulan. Itu ringkas. Tapi kita nak detail malam ni. Apa yang detailnya? Detail ni merujuk kepada benda dia. Benda kita nak pegang dalam hati kita. Sebab tu akidah ini tuan-tuan, iman ini pegangan hati, kepercayaan hati, pengakuan hati. Sama saja tiga istilah itu. Kepercayaan hati kita, pegangan hati kita, dan pengakuan hati kita. Itu dipanggil iman. Bukan lisan. Lisan itu Islam. Baik, detailnya apa dia tuan-tuan? Ini disebut di dalam kitab kita ini. Yang detailnya saya terus menggunakan bahasa kita. Bahasa kita dah sebut tadi. Yang kata iaitu tasdiq hati dengan Allah dan dengan Rasul. Itu bahasa kita. Bahasa kita apa dia? Bahasa kita ialah pengakuan ataupun penerimaan adanya zat Allah Ta'ala. Ini dia detail. Dan adanya sifat ataupun ciri kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala ciri kerasulan dan segala hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang mudah dipahami. Dia panjang sedikit. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Walaupun panjang tetapi ada beberapa ciri ataupun poin yang mudah untuk tuan ingat. Pertama apa dia? Pertama ini tuan-tuan dah tahu iman itu merujuk kepada pengakuan, kepercayaan, penerimaan. Sama je. Penerimaan hati, pengakuan hati, kepercayaan hati. Maka ada 3 poin ini tuan-tuan. Apa dia? Pertamanya, kepercayaan hati kita tentang adanya Allah Ta'ala dan segala ciri kesempurnaan yang ada pada Allah Ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tuan-tuan, tak sempurna lagi iman kita kalau hanya ada satu poin, satu ciri. Percaya, pengakuan kepada adanya diri Allah dan adanya ciri Allah Ta'ala, baru satu. Ada satu lagi, iaitu apa dia tuan-tuan? Dan percaya tentang ciri-ciri kerasulan. Itu kita akan belajar 9 ciri Rasul. Kita nak kenal Rasul tuan-tuan melalui ciri yang ada pada diri dia.
kita dah tak nampak Rasul, maka kita akan nampak melalui ciri yang ada pada fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan belajar ada 9 ciri saja. Dan yang ketiga, poin yang terakhir tuan-tuan. Poin yang terakhir, apa dia yang terakhir? Yang kita mesti beriman juga. Kalau dalam kitab yang tuan-tuan mungkin pernah tuan-tuan belajar kitab ringkas, dia akan sebut poin ketiga saja. Apa dia? Beriman kepada percaya kepada diri Allah dan ciri yang ada pada Allah dan ciri-ciri kerasulan. Dan yang ketiganya ialah segala hukum yang dibawa oleh Rasul dalam bentuk yang mudah dipahami. Poin yang terakhir ini penting tuan-tuan. Kenapa? Kerana di kayu ukur untuk menghukumkan seseorang itu Islam ataupun iman dia. Poin yang ketiga. Poin yang pertama ia penting, poin yang kedua ia penting, yang ketiga juga penting. Ini kayu ukur untuk nak menghukumkan diri kita sempurna ataupun tidak iman, pegangan dalam hati kita mesti komplit pegangan ini, melibatkan ketuhanan, kerasulan dan ini dia ringkas tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan tak perlu tanya kenapa tidak ada qada dan qadar, kenapa tidak ada kitab, kenapa tidak ada beriman kepada malaikat, kenapa tidak ada beriman kepada pelaksanaan dalam sistem syariat, solatnya, tutup aurahnya. Kenapa? Inilah dia poin yang ketiga. Merangkumi semua syariat dan hukum yang ditetapkan. Syariat itu hukum lah. Poin yang ketiga tuan-tuan, dan kita beriman ataupun kita percaya dan hati kita, kita mengaku dan hati kita, kita menerima dan hati kita segala hukum yang dibawa oleh Rasulullah, tapi ingat dalam bentuk yang mudah dipahami. Hukum ni tuan-tuan, syariat kita ini ulama bahagikan ada dua bentuk. Bentuk yang pertama dipanggil al-ma'lun minad din bid-darurah. Apa bahasa kita? Bahasa kita dipanggil hukum yang mudah dipahami tanpa perlu kepada belajar lebih. Hampir semua orang tahu hukum basic ini. Mendirikan semayang, tanya budak umur 5 tahun, umur 7 tahun tuan-tuan dah mula walaupun tak balik, mula memayih saja dia dah tahu wajib sembahyang. Tanya hukum menutup aurat, hampir semua orang tahu. Tanya hukum semayang, zakat, puasa, haji, semua orang tahu. Ini tuan-tuan, dia termasuk bentuk hukum ini, termasuk dalam bentuk al-ma'lum minad din bid-darurah. Bahasa kita bid-darurah ini apa dia tuan-tuan? Ma'lum minad din bid-darurah, hukum yang mudah diketahui, dipahami, tak perlu kita belajar lebih detail ataupun tinggi. Ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ni tuan-tuan dipanggil hukum yang ghairal ma'lum minad din bid-darurah, yang tidak boleh dipahami secara mudah, perlu kepada proses belajar. Tanya orang biasa ni tuan-tuan, orang yang hanya belajar asas saja, dia tak akan tahu isu-isu yang tinggi, melibatkan isu munakahat, melibatkan isu muamalah, melibatkan isu jenayah. Dia tidak akan tahu sekiranya dia bukan orang yang berkecimpung dalam dunia fiqh dan dunia akidah. Maka inilah tuan-tuan yang dia mengaku ini, kena terima ini, apa dia? Hukum yang simple, hukum yang mudah dipahami. Sebab itulah dalam makna Islam kita akan bincang sama juga bentuk ini juga, yang nak hukumkan dia Islam ataupun tidak. Kalau dia tolak hukum yang ghairal ma'lum minad din bid-darurah tuan-tuan, kerana dia tak belajar lebih, tiba-tiba dia tolak dengan tak tahu, maka tidak Islam, tidak kafir dia, tak jatuh akidah dia dan tidak dihukumkan dia ini kafir, kerana dia menolak ini kan hukum yang ghairal ma'lum minad din bid-darurah. Tetapi setelah orang beritahu ini syariat, tiba-tiba dia tolak juga, barulah ketika itu jatuh akidah dia. Itu kita akan bahas dalam bab Islam. Ini iman dulu. Settle tuan-tuan, ada 3 ciri, 3 poin untuk detailkan komplit sempurna iman kita. Benda apa yang kita nak percaya? Mesti ada benda. Benda apa tuan-tuan? Pertama ialah ciri
ciri ketuhanan. Yang kedua, ciri-ciri kenabian. Yang ketiga itu melibatkan hukum di dalam agama. Kena tahu apa saja hukum yang diperundangkan oleh Allah Ta'ala, kita kena tahu. Tahu apa dia? Tahu hukum dan tahu tata cara ataupun tata kelola untuk melaksanakan setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itu benda. Baik, sebab itulah tuan-tuan, proses dia, ini umum. Imam ini kita percaya tentang ciri-ciri ketuhanan yang ada pada diri Tuhan dan ciri-ciri kenabian yang ada pada diri Nabi. Dan ketiganya ialah hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dalam akidah ni tuan-tuan, dia paling penting ada 9 terah dalam sistem kepercayaan ataupun akidah ini. Ada 6 terah. Yang paling penting adalah 2 terah. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya ialah teras pertama, iaitu dia panggil beriman kepada ciri-ciri ketuhanan. Yang kedua, beriman kepada ciri-ciri kenabian. Sebab itu kita pernah sebutkan tuan-tuan, metodologi ataupun pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah mengenal Allah Ta'ala pun melalui pengenalan konsep ataupun ciri yang ada pada Tuhan. Dia bukan diri. Bukan pengenalan diri Tuhan. Bukan. Diri Tuhan tidak ada siapa pun mampu mengenal. Hanya kita mampu mengenal ciri yang ada pada diri Tuhan. Melalui apa tuan-tuan? Melalui maklumat. Bukan melalui pandangan ataupun pendengaran. Bukan. Adapun melalui pendengaran dan penglihatan itu, pengenalan secara hakiki itu bukan di alam dunia, tapi itu di alam akhirat. Allah Ta'ala buka hijab kita, buka hijab mata kita, kita boleh melihat diri Allah Ta'ala. Itu pandangan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Ini antara pendapat Ahlussunnah, iaitu manusia ataupun ahli syurga dibenarkan oleh Allah Ta'ala untuk melihat diri Allah dan ciri yang ada pada diri Allah. Sekarang tuan-tuan, hanya kita mencari maklumat, mencari ilmu tentang diri tentang ciri yang ada pada diri Allah, tetapi kita tidak dibenarkan oleh Allah untuk mendengar sifat yang ada pada dia. Walaupun boleh dengar, tapi sekarang Allah tak bagi dengar. Kita boleh dengar tuan-tuan ciri yang ada pada diri Allah. Diri Allah kita boleh dengar, ciri yang ada pada Allah kita boleh dengar. Kita akan belajar dalam kitab kita 20, tapi kita fokus 13. 13 ciri ini tuan-tuan, untuk kita declare bahawa kita sudah boleh kenal Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana kita dah tahu 13 ciri asas yang ada pada diri Allah. 13 ini tuan-tuan, kita akan bahagikan formula. Ada formula dia. Simple saja belajar. Kita belajar teknik mudah. Kerana kita dah tak boleh lagi belajar cara orang dulu. Cara dulu, dia sebab apa dia tak buat tak ada formula. Apa dalam kitab semua dia belajar. Sebab dia orang dulu masanya berkah. Masanya banyak. Ruangnya banyak. Boleh belajar sampai 20 tahun, 30 tahun. Jadi kita kena ambil satu pendekatan yang mudah untuk capai target kita. Jadi formula ini tuan-tuan, untuk kita kenal ciri yang ada pada Allah 13 ini, kita bahagikan kepada 4. 7, satu daripada 4 tuan-tuan, dia ada 7 ciri yang memang ada, yang boleh dikesan dengan panca indera di diri Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buka hijab kita di akhirat, bukan di sekarang. Allah Ta'ala buka hijab kita tuan-tuan di akhirat kelak. Mata kita boleh nampak diri Allah. Mata boleh nampak 7 ciri yang ada pada diri dia, yang wujudiyun, yang ada, betul-betul ada di diri dia, yang boleh dilihat. Itu kita akan belajar. 13 itu ada 7 saja yang boleh dilihat, dan selebihnya tuan-tuan tidak mampu dilihat. Ada 6 lagi, 1 plus 5 tidak dapat dilihat di diri dia. Macam tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan nampak diri saya, tuan-tuan nampak warna kulit saya, tapi tuan-tuan tak nampak tinggi yang ada pada saya. Saya cakap kat tuan-tuan, saya tinggi 5 kaki 2 inci. Tuan-tuan tengok tak nampak 5 kaki 2 inci. Nampak diri saya. Itu dah yang kita akan belajar. Itu clue baru. Clue-clue perbezaan mana benda ada, mana benda yang amrun i'tibari, yang tidak ada pada diri kita. Itu konsep dia. Baik, settle tuan-tuan. Jadi kesimpulan tuan-tuan, benda yang kita akan belajar 2 teras itu. Pertamanya ciri yang ada pada Allah, ada 13 ciri.
Dan kedua tuan-tuan, terah yang kedua yang paling penting. Dia ada 6 terah, 2 terah saja kita fokus. Terah yang kedua apa dia? Iaitu ciri kerasulan. Kita nak kenal Rasul tuan-tuan, tak pernah melihat rupa Rasul. Kita hanya cerita Rasul sangat cantik. Nabi Muhammad kita tuan-tuan, tidak ada bandingan para Nabi. Jangan banding dengan sahabat. Jangan banding dengan manusia biasa seperti kita, tapi kita banding dengan para Nabi. Tidak ada bandingan. Nabi kita orang yang paling cantik wajah dia dan sempurna fizikal dia. Nak banding dengan Nabi-Nabi lain. Walaupun familiar dan top tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengar, Rasul yang paling cantik ialah Nabi Yusuf. Orang tak gambarkan kecantikan Nabi kita. Sebenarnya ada setengah pendapat mengatakan 7 kali ganda. Tapi ini bukan hadis, ini pandangan. Lebih cantik Nabi kita, lebih handsome Nabi kita berbanding Nabi Yusuf AS. Cuma Nabi kita ini dia komplit. Sebab tu tidak digambarkan cantik dia. Dia komplit dia ini. Cantik pun dia, kuat pun dia. Dan sifat kesempurnaan ada dalam diri dia pun, dialah lebih hebat daripada Nabi lain. Nabi lain pun dah perfect, tetapi Nabi kita lebih perfect daripada Nabi lain. Perfect apa dia tuan-tuan? Ciri yang ada pada diri kita akan belajar. Dan kekuatan dia juga. Tuan-tuan biasa dengar kekuatan Nabi Musa AS. Nabi Musa kan kuat. Ya, tetapi Nabi kita lebih kuat daripada Nabi Musa. Dia punya grade dia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalangan sahabat Nabi ni kuat juga tuan-tuan. Dia punya tenaga dia. Horsepower dia. Tak pakai tukar Ali. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang sahabat Nabi yang punya tenaga yang kuat. Sebab tu tongkat tu disebut pada Ali. Kerana Sayyidina Ali ni dia kuat tenaga dia. Faham? Tak ada kena-mengena pun tongkat dengan Ali. Bukan Sayyidina Ali tanam pokok tu. Tapi oleh kerana pokok tu khasiat dia power, cari mana orang yang power. Sahabat Nabi, dia tak bohlah nama Nabi Musa tu, tongkat Musa. Ambil Sayyidina Ali jadi tongkat Ali. Dia antara orang yang kuat ialah Nabi Musa dan Sayyidina Ali. Tetapi Nabi kita lebih hebat. Nabi kita